Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kita start balik. Ada masalah teknikal sikit tadi. Okay, start balik insya-Allah. Tadi ada masalah teknikal sikit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mula balik tadi terputus sikit. Okay, pada hari ini, petang ini kita akan ringkaskan sedikit perbincangan tentang tadabbur satu surah yang datang selepas daripada surah Ad-Duha, iaitu surah Asy-Syarh ataupun juga dikenali sebagai surah Al-Insyirah, juga dikenali sebagai surah Alam Nashrah. Dan surah ini dia ada kaitan dengan surah yang sebelum daripada ni, iaitu surah Ad-Duha. Kerana dalam surah Ad-Duha Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana Allah persiapkan kepada Nabi SAW persiapan dari sudut asas-asas basyariah, kemanusiaan, dari sudut kasih sayangnya, dari sudut ilmu, hidayah, dari sudut kecukupan ekonomi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ad-Duha lebih kepada persiapan sebelum menjadi rasul. Adapun dalam surah Al-Insyirah, dalam surah Asy-Syarh, lebih kepada persediaan kepada Nabi untuk melakukan tugas sebagai rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu kita juga lihat ada kaitan dari sudut surah Asy-Syarh ini. Dia mula dengan perkataan istifham, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad. Kalau kita tengok dalam surah Duha pun ada juga kan, alam yajidka yatiman fa'awa. Sebab tu sebahagian ulama dia menjadikan di antara kedua-dua surah ini satu surah, suratan wahidah. Tapi sebenarnya dia adalah dua surah, tetapi ada munasabah, ada alaqah yang Allah Ta'ala nak sebut dalam surah ini yang berkait dengan surah Ad-Duha yang kita terangkan semalam. Okey, kita mulakan ayat yang pertama. Allah Ta'ala mulakan dengan alam nashrah laka sadrak. Kita boleh terjemahkan sebagai bukankah. Bukankah ni kita nafi, tapi sebenarnya dia adalah nafyun nafi. Ada istifham, ada lam dengan makna nafyun nafi, maka yufidul isbat. Dia datang dengan makna kita isbat. Dia macam kita, kalau kita sembang dengan orang pun sama jugalah. Bukankah aku dah beritahu kau semalam? Maksudnya memang aku dah beritahu semalam. Bukankah aku dah angkat kain tu kan? Maksudnya bukan kita tak angkat, tapi kita dah angkat pun. Jadi kita nak menegaskan, nak menyatakan perkara, nak mengisbatkan benda yang telah kita buat. Maka begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, tak kala dia berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangkan dengan bukankah kami telah melapangkan, merehatkan, memperluaskan jiwa kamu, dada kamu wahai Muhammad sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada perbincangan apa makna syarah. Kita selalu pakai ini kitab syarah Arba'in Nawawiyah, ini kitab syarah fiqh. Kita kata ada kitab syuruhat, ulama-ulama mensyarahkan mata-mata yang ringkas. Kerana asal makna syarah ini ialah datang dengan makna kita membuka ataupun merungkaikan sesuatu perkara yang terangkum ataupun sesuatu perkara yang terbelit, maka kita leraikan, kita rungkaikan, kita buka. Asalnya benda tu terbelit, dia rumit, dia susah. Lepas kita buka, nampak dah, kita nampak jelas. Maka begitu juga tak kala kita mensyarahkan ilmu. Ilmu tu pada asalnya adalah tulisan-tulisan yang terlalu ringkas, mungkin mengandungi makna yang banyak, maka perlu disyarahkan untuk pemula-pemula dalam ilmu supaya lebih jelas, lebih lapang, lebih memberi makna yang jelas kepada kita. Itu makna syarah. Yang kedua, sebagai ulama kata syarah di sini ialah dengan makna al-insyirah, dengan makna at-tashrih ataupun kita sebut sebagai pembedahan. Sebab ada di kalangan para ulama tafsir yang berpendapat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini ialah peristiwa membelah dadanya Rasulullah itu yang pernah berlaku dalam kehidupan Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul.
Kalau kita rumuskan, dia berlaku 2 kali. Pertamanya pernah berlaku pada di bawah jagaan Halimah. Yang kedua pernah berlaku kepada Nabi tak kala Lailatul Isra', sebelum Nabi diangkat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi mereka bermaksudkan dibelah dada Nabi, dikeluarkan bahagian dalaman itu, dibersihkan. Mereka merujukkan ayat ini kepada peristiwa itu. Tapi yang lebih tepat, maksud alam nashrah di sini adalah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan, merehatkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan hikmah, memberikan cahaya Islam, memberikan hidayah. Sebab sebelum ni Nabi terbeban dengan satu bebanan. Lepas ni kita akan tengok apakah bebanan yang dimaksudkan dalam ayat ini yang telah membebankan di belakang, yang dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak. Apa makna sadrun di sini? Kita selalu terjemah sadrun ni dada. Kan dada kita ni kan. Dan mengandungi dada tu adalah benda-benda dalaman ni lah, jantung, hati kita. Ini yang membawa pendapat ulama kepada makna di sini adalah dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna dada di sini adalah lebih kepada al-ihsas al-batini, merujuk kepada akal, fikiran, dibersihkan fikiran Nabi, dikosongkan, direhatkan minda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan hikmah, diberikan ilmu, diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Islam yang datang itu menyebabkan Nabi rehat, Nabi ringan fikiran Nabi SAW. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak. Dan jiwa Nabi ni diberikan 2 perkara. Maksud dilapangkan itu pada aspek yang pertama, daripada aspek ilmu. Maksudnya ilmu, kita belajar ilmu, orang yang jiwa dia lapang, sebab tu kita selalu baca doa kan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Orang yang jiwa dia lapang, dibersihkan jiwa dia, lebih mudah untuk menampung ilmu. Ibaratnya satu gelas, kita letak air kan. Cuma manusia biasanya kita hanya boleh menampung ilmu saja. Ibaratnya bekas yang boleh meletakkan air itu, ibaratnya ilmu. Kalau gelas tu kotor, maka boleh bercampur dengan kekotoran yang ada tadi, menyebabkan ilmu tak boleh masuk dengan baik. Tapi diibaratkan dada Nabi itu ibaratnya sumur ataupun perigi. Dia bukan setakat boleh menampung air, boleh menampung ilmu, tetapi dia juga adalah sumber kepada ilmu. Maka dada Nabi itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai sumber kepada untuk menerbitkan ilmu-ilmu yang boleh menuntun manusia kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu makna diberikan dada yang luas dari sudut ilmu kepada Nabi SAW, dan juga kemaafan, hikmah, kasih sayang Nabi nak menghadapi rintangan dalam dakwah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah wada'na 'anka wizrak. Kalau kita belajar bahasa Arab, wada'a ni dia datang dengan makna kita letak kan, wada'a syai', wada'a syai' 'ala al-maktab. Ana wada'tu hadzal qalam 'ala al-kitab contohnya, ataupun 'ala al-maktab. Tetapi wada'a kalau diletakkan bersama dengan 'ala dengan makna meletakkan. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala mendatangkan wada'a wa wada'na 'anka. Apabila didatangkan dengan angka itu, dia boleh datang dengan makna dihilangkan ataupun diringankan. Maka wa wada'na 'anka wizrak, kami juga telah mengurangkan dan juga menghilangkan beban kamu. 'Anka wizrak, wizrak itu dalam bahasa Arab maksudnya beban. Jadi wada'na kat sini bukan dengan makna meletak, tapi Allah Ta'ala telah takhfif, telah mengurangkan beban yang ada di bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa beban yang Nabi ada ni? Jadi yang ni datang bahasan yang panjang, sebab di sini beban ini datang dengan perkataan yang mutlak. Allah Ta'ala itlakkan perkataan wizr. Wizr ini kalau kita terjemah secara harfi, dia datang dengan makna beban yang berat lah. Sebab tu menteri kan, zaman sekarang orang minat sembang pasal menteri. Menteri ni, wazir
sebab dia memikul beban yang berat. Jadi wizrun ialah satu beban yang berat yang ada di bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa beban ni? Ada ulama kata dia adalah nubuwah. Ada ulama kata beban ni adalah apa yang telah diampun, ma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, yang diampunkan dosa-dosa kecil sebelum kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya cenderung kepada menghimpunkan beberapa pendapat tentang makna beban itu. Jadi ada beberapa pendapat yang kita boleh letak sekali. Pertamanya kata ulama, beban itu ialah keadaan masyarakatnya Nabi SAW. Maksudnya keadaan masyarakat. Masyarakat yang berat itu membebankan Nabi. Apa Nabi kusut, Nabi rasa tak sedap melihat masyarakat dia buat benda-benda yang rosak. Dari sudut sosialnya, dari sudut akidah, dari sudut syiriknya. Jadi itu membebankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata ulama, beban di situ adalah fikiran dan juga perasaan Nabi yang suka berfikir tentang kepentingan orang. Nabi tak boleh nampak orang dalam keadaan sesat. Nabi tak boleh tengok orang dalam keadaan apa buat jahat macam ni. Maksud Nabi ni seorang yang caring dengan orang lah. Kita pun di kalangan kita pun ada jenis orang macam tu kan. Dia tak boleh tengok kawan dia macam ni, dia tak boleh tengok orang macam ni, dia kena tolong. Orang bukan Islam pun ada juga kan. Maksudnya dia bimbang. Tapi Nabi ni bukan setakat bimbang tentang ahwalud dunia, tapi Nabi juga bimbang tentang implikasi yang akan berlaku di akhirat. Ini kalau orang fiqh dia sebut fiqhul ma'alat ke i'tibarul ma'alat, tu samalah. Maksudnya Nabi juga melihat kepada ma'al, benda-benda implikasi yang akan berlaku kena kepada masyarakat dia, bukan setakat kehidupan dunia, bahkan juga dalam kehidupan akhirat. Maka ulama, itu antara makna beban yang kita boleh sebut. Beban wizr ini dia berbeza dengan hamlun. Hamlun ni boleh jadi satu bebanan, tanggungan yang kita boleh pikul. Contoh kita lihat imra'ah yang hamil. Boleh jadi orang yang hamil dia boleh tanggung kandungan dalam perut tu kan. Sebab tu kita lahir ni sebab mak kita mampu untuk menanggung kita dalam perut dulu. Contoh kita kata anta tatahammal hadzal wajib, kita kata awak menanggung ni tanggungjawab ni. Apa tanggungjawab awak? Oh, saya AJK persegaran. Oh, AJK persegaran pun tanggungjawab juga, tapi dia boleh pikul, dia tak berat sangat. Cari-cari lauk, masak. Ataupun kita kata ana atahammal al-alam, saya sedang menanggung satu sakit, demam ke, bersin ke dan sebagainya. Kerana perkataan hamal memberi makna menanggung sesuatu yang kita mampu tanggung. Tapi di sini Allah Ta'ala menyebut dengan perkataan wizir. Jadi apakah nilaian wizir itu yang kita sebut sebagai sesuatu yang menyebabkan Allah Ta'ala melapangkan dada Nabi SAW? Maka yang lebih tepat ialah keadaan umat dan juga fikiran, perasaan, jiwa, caringnya Nabi tentang apa yang berlaku dalam masyarakat dia. Sebab itu dia sehingga dia pergi ke Gua Hira dan sebagainya. Sebab itu apa sifat kepada wizir tadi? Disebut dalam ayat seterusnya. Alladhi anqadha zahrak. Wizir itu yang anqadha zahrak. Anqadha ni, apa makna anqadha? Anqadha ni sesuatu perbuatan yang mengeluarkan naqid. Naqid ni satu bunyi. Disebut oleh Al-Imam Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala. Dia kata anqadha ini adalah mengeluarkan satu bunyi saut idhamil mafasil, ataupun benda yang kita bahasa Melayunya bunyi kerak-kerak lah. Contoh kita letak benda berat di atas kursi, contohnya entar ni orang besar kan, contoh duduk atas kursi plastik pula, dia akan keluarkan satu bunyi macam nak patah kursi tadi, kerak-kerak tak lama tu. Ataupun kita angkat benda berat, kita letak atas meja yang tak berapa kuat, dia akan bunyi kan. Itu masuk anqadha. Jadi perumpamaannya di sini, beban yang telah dipikul sekian lamanya oleh Muhammad ibn Abdullah sepanjang berada di dalam kehidupan di Mekah, seakan-akan beratnya beban itu anqadha zahra. Seakan-akannya memberi kesan kepada belakang Nabi, memberi kesan kepada tulang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan nak patah dah bunyi kerak-kerak belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperumpamakan begitu.
Jadi itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya beban Nabi itu apa yang kita hurai pada surah Ad-Duha yang sebelum ni. Yang kita kata Nabi dalam wa wajadaka dhalan fahada. Nabi dulu penuh dengan persoalan, seseorang yang penuh dengan pencarian kebenaran, mencari kebenaran, apakah jalan yang sebetulnya untuk memberi maslahah kepada kehidupan mujtama', masyarakat dia. Maka fahada, maka hidayah itulah yang menyebabkan insyirahus sadr, yang menyebabkan dilapangkan dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, direhatkan, diberikan jiwa yang besar. Orang jiwa kecil ni kalau kena kata sikit terasa lah kan, tersinggung. Orang bergurau sikit kita mudah terasa, kita merajuk, kita tulis story WhatsApp dan sebagainya kan, dan kita sindir dan sebagainya. Tapi tidak begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diberikan jiwa yang besar yang boleh menanggung al-adha, segala kesakitan dalam dakwah, cabaran, halangan yang datang, kerana telah dilapangkan dengan Islam. Maksudnya diberi faham oleh Allah Ta'ala melalui hidayah Islam, melalui ilmu, melalui wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menyebabkan Nabi rasa lapang. Datang halangan, Nabi rasa boleh menanggung apa halangan tadi kerana telah dilapangkan jiwanya, dadanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wa wada'na anka wizrak bukan dengan makna meletakkan, tetapi Allah Ta'ala telah mengurangkan. Dan juga wa wada'na ni maksudnya kita ambil benda, kita letak tempat lain. Tanggungan yang telah dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanggungan itu disebut kapasitinya, sifatnya angqadha zahrak, seakan-akan memberi kesan kepada belakang Nabi sehingga mengeluarkan bunyi-bunyi macam nak patah ataupun nak pecahnya sesuatu yang kita tempat letak tadi. Begitu juga diperumpamakan kepada belakangnya badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat, meninggikan nama kamu, sebutan namamu wahai Muhammad. Apa makna rafa'na laka dzikrak di sini? Ada beberapa makna. Yang pertamanya ialah dalam kehidupan seharian kita, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah cerita, dia kata atani Jibril, Jibril datang kepada aku, faqala inna rabbi wa rabbaka yaqul, dan Tuhan kita, aku dan Tuhan kamu beritahu, kaifa rafa'tu dzikrak, bagaimana aku mengangkat, meninggikan namanya Muhammad. Jibril kata Allahu a'lam, aku tidak tahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirtu zukirta ma'i, sekiranya aku disebut namaku, namamu wahai Muhammad juga disebut. Ini banyak dalam syahadah, dalam salat, dalam dalam azan kan, dan seharian kita selalu kita solat, kita selalu kita azan, kita syahadah, dia disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata para ulama, disebut nama Nabi itu adalah dia angkat Nabi itu popular, menjadi nama yang masyhur, sehingga menjulangnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pergi ke mana-mana sahaja, negara luar, orang akan bertanya tentang Muhammad. Siapakah Muhammad itu, apa yang dia bawa, apa yang dia suruh, apa yang dia larang. Maka nama Nabi disebut walaupun oleh musuh, oleh mereka yang tidak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ditinggikan nama Nabi itu dengan makna disebut nama Rasulullah fi kutub al-anbiya as-sabiqin, di dalam kitab-kitab suci para rasul dan para nabi yang sebelum daripada ni. Maksudnya orang-orang ahlul kitab khususnya, tak kala Rasulullah datang, mereka dah tahu, sebab nama Muhammad, cerita tentang Rasulullah itu telah disebut dalam kitab mereka. Sebab tu orang Ansar yang berada di Madinah, mereka ni orang Arab yang Aus dan Khazraj ni, asalnya mereka tak ada pengetahuan sejarah tentang Muhammad. Jadi yang menyebabkan mereka datang ke Mekah untuk berjumpa dengan Rasulullah itu adalah kerana mereka mendengar cakap-cakap, sembang-sembang tepi jalan ahlul kitab, yang mana ahlul kitab ni dia dah tahu tentang ciri-ciri Rasul akhir zaman. Maka pengetahuan daripada situlah menyebabkan mereka pergi ke Mekah untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara makna wa rafa'na laka dzikrak juga adalah
dalam selawat. Contoh dalam selawat kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Apa makna selawat? Antara makna selawat adalah, kata para ulama, zikruhu fil mala'il a'la. Kita menyebut nama Rasulullah itu. Kalau manusia berselawat artinya kita berdoa. Kalau malaikat berselawat artinya malaikat istighfar. Kalau Allah berselawat artinya Allah memberi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama kata makna selawat di situ jika di pihak malaikat dan Allah, zikruhu fil mala'il a'la, menyebut, meninggikan nama Rasulullah di kalangan penduduk langit. Yang akhir sekali, makna diangkat, ditinggikan nama Nabi itu, sebutan nama Rasulullah itu adalah merujuk kepada panggilan di dalam Quran. Kalau kita tengok dalam Quran kan, kalau Nabi lain, ya Adam, ya Nuh, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, disebut dengan nama kan. Tapi kalau datang kepada Rasulullah, disebut dengan panggilan yang akrab, yang lunak, yang panggilan yang merujuk kepada kedudukan Nabi. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, ya ayuhal Muzammil. Maksudnya diberikan satu laqab, gelaran sesuai dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah Allah Ta'ala menceritakan, jangan bimbang, kami telah meninggikan sebutan namamu wahai Muhammad, yang boleh memudahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang boleh membuka ruang jalan kepada perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Kemudian disebut sesungguhnya diiringi bersama dengan kesukaran itu kesenangan. Kalau kita tengok dalam ayat ini, pertamanya Allah Ta'ala memulakan dengan penegasan. Kemudian Allah Ta'ala sebut al-usru di situ dengan alif lam ma'rifah. Artinya setiap kali kamu menghadapi satu-satu kesukaran, akan datang selepas itu kesenangan yang melimpah. Yusra di situ dinakirahkan, maka dia boleh datang dengan jumlah yang banyak, dengan keadaan yang pelbagai. Tak kala kita melalui satu benda yang rumit, yang sukar dalam hidup, Allah Ta'ala akan iringkan kesukaran yang tidak banyak itu dengan kesenangan yang melimpah. Maka disebut begitu dalam ayat ini. Yang kedua, kalau kita lihat, fa inna ma'al usri, ma'a itu datang dengan makna ba'da. Jadi akan datang selepas daripada kesukaran itu kesenangan yang banyak, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ba'da di sini ba'da yang dekat, sebab itu disebut ma'a, maksudnya ba'da yang datang cepat, yang datang segera. Kesenangan yang akan datang kepadamu itu segera wahai Muhammad. Tidak disebut summa ke dengan tempoh yang jauh. Bukan kata Nabi susah semua kat dunia ni, kat akhirat baru senang, tak. Tapi Nabi susah sikit akan diberikan kesenangan, diberikan bantuan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam kehidupan kita lah, tadabbur kan. Kita pun banyak manusia ni, kita sebelum senang kita susah dulu. Kita belajar pun susah, tak faham ilmu ni, kita belajar bahasa Arab dulu, susah bahasa Arab. Peringkat awal susah, makin lama makin senang. Begitu juga budak-budak, sebelum dia kenal benda, dia belajar perkataan dulu, dia belajar sebutan, dia belajar tentang perbuatan. Kemudian makin lama makin senang. Begitulah kehidupan kita sebagai manusia. Dan al-usur di sini dalam ayat ini merujuk kepada rintangan yang akan datang dalam kehidupan Nabi dalam dakwah. Sebab bukan bermaksud Allah Ta'ala hilangkan rintangan dalam dakwah Nabi, tak. Tapi Allah Ta'ala lapangkan jiwa Nabi, rehatkan, besarkan jiwa Nabi, minda Nabi, fikiran Rasulullah untuk menghadapi rintangan itu. Walaupun pada zahirnya dia adalah sukar, tapi dia akan mendatangkan kesenangan yang melimpah kepada Rasulullah dan umat Islam dalam menghadapi perkara tadi. Jadi Allah Ta'ala tak buang rintangan. Allah Ta'ala tidak kata perjalanan dakwah ni mudah, tapi perjalanan dakwah itu perlu ditempuh dengan jiwa yang besar, jiwa yang lapang, rehat, yang boleh menempuh al-usr, yang kemudian akan mendatangkan kesenangan yang banyak. Kemudian ditegaskan lagi, fa inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai, lapang daripada pekerjaan tadi, pekerjaan dakwah, pekerjaan dunia, fansab, maka tegakkan.
tegakkan urusan yang baru. Kata para ulama, tegakkan di sini adalah urusan akhirat. Setelah kita selesai dakwah, fansab di sini juga merujuk kepada surah Ad-Duha tadi. Fa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setelah kita selesai memberi kasih sayang kepada anak yatim, memberikan hak anak yatim, setelah kita selesai ta'limul memberikan pengajaran, mengajar ilmu, memberikan hidayah agama, setelah kita selesai menyebarkan nikmat-nikmat, memberi sedekah infak, fansab, tegakkan pula urusan dengan Tuhan. Sebagai ulama kata di sini maknanya kita lakukan hubungan qiyamul lail, tahajud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini ada tawazun, keseimbangan di antara hubungan kita, pekerjaan kita dalam dakwah dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bagi para nabi, qiyamul lail itu, tahajud tu ibaratnya macam cuti lah. Macam cuti rehat. Kerja tu cuti kita mungkin tak macam mereka, tapi cuti mereka tu adalah mereka memanfaatkan dengan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu-nya, untuk hanya kepada Tuhan kamu farghab. Maksudnya taujih, kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini akhir ini memberi tahu kepada kita kepentingan, pertamanya kepentingan ikhlas. Segala apa yang kita buat mesti taujihkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sukar. Ikhlas sesuatu yang sukar. Kadang-kadang kita suka menghukum hati orang. Kita suka membedah hati orang kan. Kadang-kadang kita kena lihat diri kita. Apa yang kita buat kena ikhlas. Taujih kita mesti kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua di sini dengan makna tawakal. Apa yang kita buat akhirnya kita sudah selesai, kita serahkan kepada nilaian dan juga keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit tadabbur pada petang ni, mungkin agak ringkas. Kita kalau ada soalan boleh tanya. Tapi kesimpulannya ialah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu apa yang Nabi lalui sebelum ini, fikiran Nabi, keadaan umat, masyarakat yang selalu difikirkan oleh Nabi, dan kita telah huraikan Nabi ni punya sikap yang kritis, penuh dengan persoalan, nak tegakkan kebenaran, menyebabkan Nabi kusut. Nabi rasa terbeban dengan fikiran begitu. Tak ada jawapan yang tuntas bagaimana nak membantu, nak menyelesaikan keadaan mereka ini. Maka Allah datangkan Islam. Islam, ilmu yang memberi hidayah itu menyebabkan hati Nabi lapang. Dah ada jalan dah. Dah jumpa dah petunjuk kita nak buat kerja macam mana ni. Dan Allah Ta'ala juga lapangkan dada Nabi, besarkan jiwa Nabi untuk mengharungi pekerjaan tadi, bagaimana nak melakukan tugas-tugas kerasulan untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah secara ringkas untuk petang ini. Jadi moga-moga adalah tadabbur yang kita boleh ambil daripada surah ini, selain kita memahami tafsir yang kita telah huraikan secara ringkas. Dan surah ini sangat penting kerana dalam hidup kita ni kita akan selalu berdepan dengan banyak benda, kan? Banyak ujian tu, banyak. Sama ada kita berperang dengan diri kita, syahwat, nafsu kita, apa lagi keinginan dalaman kita. Kita juga berperang dengan benda-benda yang luar. Dan benda yang luar itu macam mana kita nak hadapinya adalah dengan cara kita mesti menyucikan hati kita. Sebab untuk memiliki jiwa yang besar, jiwa yang lapang, hati yang tenang adalah dengan tazkiyatun nafs, dengan kita menyucikan hati kita, dengan kita membaca Quran dan kita belajar ilmu yang boleh memimpin diri kita kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dia. Jadi Nabi itu diberikan ilmu, dan ilmu yang ada pada Nabi itu melapangkan jiwanya, menjadikan dirinya sebagai seorang peribadi yang hebat untuk mengharungi rintangan-rintangan dakwah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa setakat itu dulu untuk petang ni. Terima kasih kepada yang sudi untuk tonton bersama. Moga apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang boleh letak di tepi. Selebihnya bagi sahabat-sahabat pelajar yang ada keupayaan bahasa Arab,
boleh baca sendirilah buku-buku tafsir ataupun boleh baca huraian-huraian para ulama sekadar yang kita mampulah. Apa yang kita tak mampu tu kita rujuk kepada orang yang berkeahlian. Kerana Al-Quran ini ibaratnya satu makanan yang sangat menyegarkan. Sebab kadang-kadang dalam hidup kita ni kita terlalu terbeban dengan maklumat. Buka sikit ni orang duk gaduh politik dan duk kata dekat sini lah. Yang ni duk khilaf fiqh pula. Yang ni nak suruh buka masjid, ni tak nak buka masjid kan. Kadang-kadang benda tu tak semua orang boleh bertaamul dengan mengambil ilmu daripada peristiwa yang berlaku. Kita tidak kita tidak boleh tahammul dengan baik. Jadi antara caranya adalah untuk kita kembali kepada mentadabbur Al-Quran. Dan tadabbur ni bukan tafsir. Tadabbur ni berbeza mengikut orang. Pertamanya orang, pengalaman dan ilmu. Lepas ni saya jawab. Contohnya orang ada ilmu yang banyak, tadabburnya berbeza dengan orang tak ada ilmu. Contoh orang ada ilmu bahasa Arab, ilmu sejarah, ilmu hadis, ilmu yang berkait dengan hukum. So apabila dia tadabbur berbeza dengan orang yang tak ada asas-asas ilmu. Yang kedua orang yang ada pengalaman. Sebab Quran ini dia adalah bersifat yang praktik kepada kehidupan manusia. Jadi orang yang penuh pengalaman. Sebab itu kita lihat ulama tafsir ni. Ulama tafsir ni biasa dia menulis kitab-kitab tafsir tu akhir kehidupan dia. Dia tak tulis awal-awal kan. Tak kata ulama ni belajar tulis tafsir dulu. Tak, dia akan belajar dulu ta'sil ilmu-ilmu lain, bahasa Arab, hadis, fiqh, balaghah dan sebagainya. Kemudian ilmu dia tadi dicampur dengan pengalaman hidup dia, diuji dalam dakwah. Dia berhadapan dengan kumpulan-kumpulan yang menentang dia. Dia ada berhadapan dengan masalah-masalah dalam keluarga dia. Dia berhadapan dengan masyarakat dia, dengan diri dia. Maka berlaku perkembangan dalam pemikiran dia, kematangan dalam cara fikir dia yang menyebabkan berbeza cara dia melihat tadabbur daripada sesuatu ayat Quran tadi. Sebab tu ulama biasanya, sebab tu tadabbur ni